Ya, baik sahabat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai kembali di Ahli Sufi yang ketiga tentang kehidupan Ahli Sufi. Baik Ustadz, dipersilakan untuk melanjutkan kembali. Terima kasih Ustadz. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita sudah kenal dengan sifat-sifat Allah SWT. Dia melihat, mengawasi, mengetahui dan sebagainya. Dan kita lihat bagaimana ibadah ahli sufi. Malam kita bersengkang mata, siang kita mengikat perut, mengaji, bersedekah, kita zuhud, hati selalu penuh dengan kasih sayang, pegang pada syariah dan benar takut pada Allah SWT. Beza. Dan kita buat ini semua kerana mau mendekati diri pada Allah SWT. Bukan kerana nak cari pahala, nak cari syurga dan sebagainya, nak mengelak dari neraka. Tidak. Kita buat ni semua kerana mendekatkan diri kepada Allah SWT. Jadi di sini kita mesti faham kehidupan ahli sufi itu. Kenapa kita sampai beribadah sedemikian rupa tapi tidak mengharapkan pahala, tidak mengharapkan syurga dan sebagainya. Dan kita buat lillahi ta'ala. Kerana pertama-tama kita ahli sufi sedar bahawa kehidupan ini adalah satu pentas, satu sandiwarah ilahi. Jadi dalam Al-Quran, 2 ayatnya dia berfirman, hidup di dunia ini hanyalah main-main dan senda gurauan. Jadi ini paling penting. Seorang ahli sufi sangat penting, sangat mustahak dan asas kefahaman kita ni terletak dekat sini. Bahawa yang kita lihat ni semua adalah satu sandiwara ilahi. Jadi kita yang dari alam azali, sebelum dilahirkan, kita berada di alam azali, alam jiwa kita di alam azali, tidak beragama, tidak berbudaya, tidak berbahasa, tidak berbangsa, tidak berjantina jiwa kita. Bila kita lahir ke bumi ni, lahir ke dunia ini, kita masuk ke dalam jasad seorang bayi. Di situlah terletak buku takdir kita tersangkut di leher bayi itu. Di situlah terletak agama, bangsa, bahasa, jantina, budaya, saudara mara, ibu bapa, keluarga, di situlah terletak. Jadi bila jiwa kita masuk ke jasad bayi itu, kalau bayi itu perempuan, perempuanlah kita. Kalau lelaki, lelakilah kita. Allah tidak tanya engkau nak, atau malaikat tanya, engkau lahir dia anak perempuan ke anak lelaki? Tidak ditanya. Maaf. Tidak ditanya. Alih-alih lahir anak lelaki, anak perempuan. Tidak ditanya. Tidak ditanya apa bangsa, Jawa, Boyan, India, Melayu, Cina, orang putih, enggak ditanya. Bila masuk dalam jasad yang bayi yang sedia ada itu, di situlah bahasa, budaya, bangsa, jantina dan sebagainya. Tidak ditanya keluarga macam mana kamu mau, enggak ditanya. Di situlah terletak keluarga kita dan sebagainya. Di situlah kitab takdir kita yang ada pada bayi itu. Maka jasad itu yang kita masuk ibarat satu kostum. Kostum mana pakaian kita, pakaian seniman.
pakaian seragam atau pakaian seniman kita. Kita ini adalah seniman. Kita masuk ke badan bayi itu, kita kena berlakon mengikut skrip atau buku takdir yang ada pada bayi. Kalau kita punya skrip atau buku takdir kita wanita, wanita lah. Lelaki, lelaki lah. Bangsa India, India lah. Bahasa Jawa, Jawa lah. Bahasa Boyan, Boyan lah. Bahasa Cina, Cina lah. Kita kena lakon bagaimana dituliskan dalam buku takdir itu tersangkut pada leher bayi. Jadi dari alam azali tu, kita lahir, kita masuk dalam jasad bayi tu. Dari situ, itu bayilah kita punya baju lakonan. Jadi kita akan berlakon mengikut skrip yang ada dengan bayi itu. Jadi ingat saya katakan, bayi itu adalah baju, satu baju lakonan, kostum, pakaian seragam, kostum, baju lakonan kita. Jadi kita akan berlakon mengikut baju itu, peranan yang diberi itu, dan daripada skrip yang ada dengan baju itu kita berlakon. Jadi bila kita lahir, kita hidup. Permulaan hidup kita. Bila kita lahir, kita hidup. Permulaan perjalanan hidup kita. Permulaan awal bila kita lahir. Dan kita akan ikut skrip yang ada dengan bayi itu. Syekh Abdul Qadir Jalani berkata, tidak ada pilihan. Allah berfirman, kamu akan ikut kitab ini sehingga hari kebangkitan. Tidak ada pilihan. Dan bila kita berhenti berlakon, bila kita meninggal dunia, apa makna meninggal dunia? Makna baju yang kita pakai sudah rosak. Tak boleh bisa pakai lagi, sudah rosak. Kerana umur baju sudah rosak. Sudah terlampau lama baju. Ataupun ditabrak oleh lori, kenderaan, baju rosak. Atau dirosakkan oleh kanker, leukemia, penyakit-penyakit tertentu. Sudah rosak. Bila sudah rosak, enggak bisa berlakon. Bila enggak bisa berlakon, maka jiwa itu keluar, akan balik ke alam barzakh. Akan balik ke alam barzakh, maka dengan itu kita enggak ada berlakon lagi. Jadi di sini yang Allah berfirman, kita akan ikut kita punya skrip sampai hari kebangkitan. Dan Rasulullah berkata, siapa berkata dia boleh tukar takdir, ya, tempat dia neraka. Ini adalah takdir kita, kita kena ikut. Yang buruk, yang baik, itulah rukun iman. Buruk, baik, takdir kita kena ikut. Sampai hari kita meninggal dunia, maka jiwa kita terlepas dari baju kita ni yang tertinggal di dunia ni dan ditanam. Kita berjiwa masuk ke alam barzakh, terlepas dari berlakon. Dan mesti ingat, ini lakonan adalah lakonan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dia kata dia mau kita berhenti, berhenti. Berhenti kalau kita mati itu kita berhenti dia berlakon. Dan ini dia punya lakonan. Banyak yang mengatakan kesian dia meninggal dunia, belum habis dia punya pekerjaan. Ini bukan lakonan kita, ini lakonan Allah. Dia kata berhenti, berhenti. Ada meninggal dunia, anak masih bayi lagi. Belum sempat tengok anak lahir. Ada meninggal dunia tengah perjalanan untuk berniaga. Ada meninggal dunia tengah berbuat sesuatu. Bila Allah memutuskan kita berhenti berlakon, berhenti. Walaupun kita duduk dalam rumah, kita akan keluar di tempat yang kita akan mati. Tidak ada pilihan. Maka kita berhenti berlakon. Ingat ni pentas sandiwara, dia punya. Dialah pengarahnya. Tidak ada dua. Dia yang mengarah. Jadi apa skrip pun kalian dapat,
tidak boleh diubah. Mesti ikut sami'na wa ata'na, taat jalan. Maka Rasulullah berkata, kalau kamu dapat skrip kafir, kafirlah kamu. Sehingga bila kamu mati pun, kamu dalam keadaan kafir. Kalau kita dapat skrip wanita, wanita. Sehingga akhir ayat kita wanita. Tetapi dalam itu ayat, Allah berfirman, hidup dalam dunia ini hanya senda gurauan main-main. Maka Allah berfirman, kampung akhiratlah baik bagimu. Di sini yang kita dapat mengatasi cercehan, cacian orang-orang kafir, orang-orang barat yang mengata Allah tidak adil, mereka tidak diberi pilihan dan akhirnya masuk neraka. Kaum-kaum wanita juga ada bersuara, Allah tidak adil, kenapa dijadikan mereka wanita dan akhirnya yang masuk neraka banyak wanita. Itu pun ada kita dengar. Terutama orang-orang kafir tidak terima kenapa kita tidak diberi petunjuk, kenapa kita disesatkan. Bahkan Allah berfirman, aku yang mengilhamkan ketakwaan dan kefasikan. Kenapa kita mesti masuk neraka? Kedudukan ahli sufi di sini, kita mesti jelas, ini adalah satu sandiwara. Bila kita meninggal dunia, buku ini tertinggal. Dengan buku ini, tertinggal juga memori kita. Memori, ingatan kita tertinggal. Yang masuk ke alam barzakh tidak membawa memori atau ingatan yang ada di dunia. Seperti kita daripada alam azali masuk ke alam dunia, memori kita, ingatan kita di dalam alam hidup, alam azali, enggak ada. Kita enggak ingat. Malahan yang Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, alastu birabbikum, maka kita jawab, qalu bala, bala. Pun kita tidak ingat. Pasal memori di alam azali tertinggal dalam azali. Kita masuk ke alam dunia, memori baru, memori dunia, ingatan dunia. Bila kita meninggal dunia, ingatannya atau memori tertinggal, jiwa kita masuk dalam alam barzakh. Tertinggal ini memori, tertinggal di sini. Kalau memori ini kita bawa ke alam azali, perang dunia tak habis. Perang dunia pertama akan lanjut ke sana. Perang dunia kedua akan lanjut ke sana. Yang kita dendam mak mertua kita sampai sana, mak mertua sampai kita pukul. Yang tabrak kita kat sini, kat sana kita tunggu pukul. Tak boleh habis cerita. Pasal kita masih ingat, kau yang tabrak aku di dunia. Mari, mari. Wah, dipukul. Ini Hitler ni, jahat ni Hitler. Pukul dia. Wah, semua orang pukul dia ke alam azali, alam barzakh. Tak boleh. Ini Mussolini ni, ini Yamashita, ini kat dunia jahat. Pukul, pukul. Ini sandiwara ilahi. Dia kata stop, berhenti. Berhenti. Kita tinggalkan itu pakaian kita tu, jasad kita tinggalkan. Dengan memori sekali, kita masuk ke alam barzakh tanpa memori. Di sana tak ada agama, tak ada salat, tak ada ibadah, tak ada apa. Kita berehat sehingga hari kebangkitan. Dan baru kita sedar bila kita sudah begitu, bahawasanya apa yang kita tinggalkan dalam firman Allah, kita baru sedar hanyalah satu sandiwara ilahi. Jadi di sini Allah berfirman, hidup ini dalam dunia adalah satu senda gurauan main-main. Kampung akhirat tu baik bagimu. Jadi bila kita terangkan dengan ahli
ahli orang-orang kafirun, bahawasanya semua ini berlakon mengikut skrip masing-masing. Kita kebanyakan kita ni Islam, bukan kita mencari. Kerana keluarga kita Islam. Kita lahir Islam. Sampai sekarang kita Islam, kita tidak mencari. Makna skrip kita Islam, kita Islam. Banyak yang kafirun, dia lahir dalam keluarga kafirun. Dia besarkan kafirun. Kalau kita tengok mu'alaf, dia tanya saya, Ustaz, kenapa saya seorang saja masuk syurga? Kenapa ibu bapa saya tak masuk syurga? Dia baik tau bapa ibu bapa saya. Bila saya masuk Islam, mereka bikinkan satu bilik khusus untuk saya dengan juga dapur untuk saya sendiri. Tidak pernah dimarahi saya. Kenapa dia masuk neraka? Kenapa adik-beradik saya masuk neraka? Kenapa saya seorang saja Allah pilih masuk surga? Sedih, nangis-nangis. Tanya lagi, ditanya. Kenapa semua masuk neraka? Kalau Allah berfirman, setiap ciptaanku bertasbih kepadaku, tapi kamu tidak mengetahui. Setiap ciptaanku bertasbih kepadaku. Dan mengikut sains, dari hujung rambut kita ke hujung kaki kita, mempunyai lebih daripada 50 trilion sel atau atom yang bergumpal menjadi jasad kita ini. 50 trilion sel atau atom. Ini dari hujung rambut ke hujung kaki. Bertasbih kepada Allah setiap masa. Kenapa masuk neraka? Orang tanya. Tak masuk di akal, Ustaz. Kalau saya masuk neraka, ini sel-sel yang tak bersalah pun masuk. Ada tanya, rambut ni apa dosa, Ustaz? Masuk neraka ni, apa dosa? Kenapa masuk neraka? Kalau saya masuk neraka, rambut ni yang tak berdosa pun masuk. Kening saya yang tak berdosa pun masuk. Gigi saya yang tak berdosa pun masuk. Kulit saya yang tak berdosa pun masuk. Bila kita dibangkitkan dan diberikan jasad yang baru, 33 tahun semuanya, ini jasad baru. Kenapa masuk neraka? Itu soalan mereka. Ini orang sudah ketemu dakwah Kristian mereka oleh padri-padri yang saya dapat berhubung semasa berdakwah di platform antarabangsa. Padri dia berkata, kita juga berdakwah tentang syurga neraka. Kerana dalam Al-Quran, Tuhan kamu dan Tuhan kita dalam Injil sama. Jadi, kita punya pengikut menjadi fed up lah, penasaran tentang ini. Kenapa Allah zalim, tidak adil dan sebagainya. Kerana itu banyak yang meninggalkan agama Kristian. Dan mereka beritahu saya tengok Tuhan kita sama, bagaimana awak boleh mengatasi bila kita tak boleh? Yang soalan-soalan yang dibawa ke tengah oleh orang kafir. Dan mana keadilan Allah menetapkan mereka, mengilhamkan mereka, membuat kejahatan dan mereka tidak ada pilihan untuk Syiah berkaji jalani dan masuk neraka. Maka kita dapat mengatasi perkara ini dan dengan itu kita dapat 22.6 juta pengikut di antarabangsa yang mengikut penerangan kita, terutama orang-orang kafir. Kerana firman Allah ini adalah sandiwara. Kampung akhirat tu baik bagi. Baik kita katakan, semua orang berlakon mengikut skrip. Tidak ada pilihan. Kamu miskin, miskinlah. Kaya, kayalah. Kafir, kafirlah. Islam, Islamlah. Jahat, jahatlah. Baik, baiklah. Tuan Syekh Abdul Qadir, tak ada jahat, tak ada baik. Semua lakonan.
Tapi bila kamu meninggal dunia, semua dapat kampung akhirat. Itu Allah berfirman. Kampung akhirat itu baik bagi. Baik bagi semua. Kerana ini hanyalah satu lakonan dan semua yang berlakon, semua pelakon yang terbaik. Pelakon yang terbaik. Semua dapat ganjaran kampung akhirat. Sehingga Nabi Isa berkata, dia merayu kepada Allah, ampunkanlah iblis dan sekutu-sekutunya ya Allah. Kau Maha Pengampun, lagi Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tengok Allah menjawab, ya Isa, beritahu mereka, katakanlah ya Allah, aku sudah berdosa kepada kamu. Ampunilah aku. Allah berfirman, kalau mereka kata ini saja, aku akan mengampunkan mereka dari segala dosa mereka dan akan meletakkan mereka di posisi sebelum mereka dihalau daripada syurga. Begitu. Dan kamu lihat ini, Allah memberi sesuatu kepada iblis dan kuncu-kuncunya tanpa ada masanya. Tidak terhad masanya. Tidak Allah berfirman, mesti terima dalam 6 bulan, mesti terima dalam setahun. Tidak. Terbuka. Bila-bila masa iblis mengatakan, aku sudah berdosa kepadamu, ya Allah, Allah akan ampun. Ini iblis, ni kepala maksiat ini. Kan? Pun Allah bisa mengampunkan. Lagi kita. Di mana Rasulullah bersabda, ada 99 kasih sayang dia menunggu kita di hari kemudian. Sekiranya orang kafir tahu tentang ini, tidak ada satu pun putus asa masuk ke syurga. Ini 99 rahmat. Jadi dari sudut pandangan ahli sufi, ada dalil-dalil yang menunjukkan semua masuk surga. Kan? Tapi ada yang mereka timbulkan dalil-dalil yang ada masuk neraka, itu pandangan mereka. Tapi saya nak beritahu di sini. Ini masalah kita. Seperti saya katakan, ahli sufi tidak menghukum. Melainkan menghukum mana kamu berdosa, mesti kamu masuk neraka. Kamu buat ni salah, kita tidak. Kita pulangkan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Melainkan kita menjalankan kewajipan seperti hakim. Itu. Kalau tidak, kita serah pada Allah kalau kita tidak ada kewajipan atau tugas sebagai hakim. Kita tidak menghukum, kita kembali kepada Allah. Kerana Allah ada berfirman bahawa dia meletakkan kasih sayang atas diri dia. Dan Rasulullah bersabda, rahmat dia mendahului kemurkaan dia. Mengapa dalam Al-Quran ini ditimbulkan oleh orang Barat? Kalau kamu kata betul, kenapa dalam Al-Quran ada sebut neraka? Ya, ada sebut banyak. Kristian pun, padri tu pun ada bilang saya, ini masalah. Kita boleh dakwah pada mereka, dalam Bible pun ada tulis neraka. Macam mana ini? Saya terangkan. Pada saat ini, ada orang masuk neraka? Ada? Terdiam. Tapi cara mereka mengatakan, betul-betul sudah ada orang dalam neraka. Ini gila mereka kerja. Sudah kiamat? Belum. Sudah hari kebangkitan? Belum. Sudah hari hisab? Belum. Sudah turun Dajjal? Belum. Sudah turun Mahdi? Belum. Sudah turun Nabi Isa? Belum. Kenapa kamu macam semua, walaupun dalam Islam, walaupun dalam Kristian, mengatakan, wah, orang akan disiksa dalam neraka. Siksa? Apa kamu cakap ni? Sudah ada orang dalam neraka? Belum ada. Kenapa kamu tomah Tuhan begitu? Saya beri contoh.
satu nenek. Dia berkata pada cucu dia, kalau kau curi lagi nenek dia goreng pisang, nenek akan bakar kau hidup-hidup. Tapi semua orang tahu ini nenek sayang cucu dia. Kalau kau makan lagi nenek dia goreng pisang, curi lagi, nenek akan bakar kamu hidup-hidup. Adakah nenek ini akan buat bila cucu tu curi goreng pisang dia? Tidak, dia hanya gertak saja. Gertak. Begitu Allah Subhanahu Wa Taala. Dia mengatakan, ini ingat, ini turun ayat-ayat ini semasa time jahiliyah. Di mana orang jahiliyah ni, anak perempuannya ditanam hidup-hidup. Dan dibunuh, kekejaman mereka, maksiat kita, macam-macam. Jadi Allah turunkan ayat-ayat ni, kalau kau jahat, Allah akan lebih jahat daripada itu. Jadi dakwah dahulu sangat keras. Neraka, 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 neraka. Zaman sekarang dah tak boleh. Manusia sudah tamadun, sudah boleh berfikir. Bukan seperti zaman dulu. Zaman sekarang adalah kita berhujah, berdebat, muzakarah dengan mereka. Itu yang Allah berfirman dalam Al-Quran. Tidak boleh menggunakan ugutan lagi. Jadi dakwah kita mesti berubah. Jadi ugutan, neraka itu semua zaman dahulu. Tapi kita terbawa-bawa menggunakan itu pada zaman sekarang. Maka dakwah kita menjadi dakwah yang tak betul, songsang. Sehingga dunia benci pada Islam. Timbul Islamofobia. Satu dunia barat, termasuk India, China, Myanmar, benci pada Islam. Kerana kita berdakwah menggunakan dakwah cara lama. Bunuh, membunuh, jihad dan sebagainya. Padahal ada firman dalam Al-Quran, Allah tidak memberi kita jalan untuk mengatasi atau membunuh orang-orang kafir ini kalau mereka berdamai dengan kita. Maka kita tengok Nusantara kita hidup di antara kaum damai. Tidak perlu kita bunuh-membunuh. Dan kita disuruh berhujah dengan hikmah. Muzakarah, debat dengan hikmah. Dan kalau kita tengok Zakir Naik, satu ulama India. Banyak dia mengislamkan orang dengan berhujah tentang penyelewengan dalam Bible dan sebagainya. Dia berhujah. Banyak yang dia islamkan. Tak payah bunuh-membunuh. Itu dakwah cara lama Allah gunakan supaya menakutkan ahli-ahli Quraisy, orang-orang kafir, supaya berubah kembali ke jalan yang benar. Seperti nenek kata, kamu curi lagi aku punya goreng pisang, aku akan bakar kamu cucu aku sampai kamu mati. Ugutan supaya cucu tu sedar. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sudah dia masuk ke dalam neraka, sudah dia seksa. Itu neraka syurga adalah ugutan. Tapi dia sudah berkata, rahmatku mendahului ini perkara. Tapi ulama kita, terutama syariah, lain tak ada boleh bersyarah syurga, neraka, syurga, neraka, neraka, neraka. Apa tak ada modal lain ke? Tidak boleh bersyarah seperti Zakir Naik secara intelektual, tak payah pergi neraka. Terangkan dengan bijaksana. Itu Allah suruh. Sampai syurga neraka dijadikan komersial. Kamu beli Quran. Kamu akan masuk syurga. Jadi komersial pula. Syurga neraka. Jadi komersial. Kan? Kamu sedekah kepada anak yatim. Sedekah syurga. Syurga dah jadi komersial. Ulama kata. Maulid Nabi komersial. Saya dapat kutip banyak dana.
Mari kita sanjung Allah bersalawat atas Nabi, kita pun mesti bersalawat atas, tapi yang dikejarkan wang ringgit. Jadi ini ulama kita. Bila kita kata neraka orang kafir jadi marah. Wang kau dapat, kau lahir Islam, kau untunglah. Kita lahir kafir, kita rugilah. Tak boleh jawab. Kan? Jadi kita terangkan. Itu pasal dia timbulkan ni semua. Kalau semua takdir dah ditakdirkan, kenapa kita mesti masuk neraka? Mana keadilan? Malah Allah berfirman, aku tidak sedikit pun zalim kepada hamba. Tidak sedikit pun zalim. Kan? Kan? Apa yang miskin, apa kedana yang miskin hidup sengsara, mati ke buluran. Yang miskin yang tak ada wang ringgit, sakit, tak ada wang mau bayar, mati dan sebagainya. Jadi ditimbulkan ni, kenapa ada kanker yang membunuh, kenapa ada leukemia yang membunuh, kalau Allah tu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kenapa ada tsunami, gempa bumi membunuh berjuta-juta kalau Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ini semua di medan antarabangsa. Ulama syariah lari. Tidak mau jawab. Alhamdulillah kita masuk bulan April tahun ini dan kita dapat mengatasi situasi-situasi. Kenapa ada tsunami dan sebagainya. Kerana ini adalah lakonan. Di akhir lakonan semua dapat syurga yang tak ada nilainya. Yang tak dapat kita nilaikan dia punya kecantikan. Tidakkah kamu menjadi satu penarik becak satu hari? Lepas satu hari diberikan $100 billion untuk kamu, kamu tak mau. Tidakkah kamu mau jadi orang berlakon sebagai orang yang miskin satu hari dan diberi $100 billion? Kamu tak mau. Jadi hidup ini satu lakonan. Dan Allah akan beri ganjaran syurga yang tidak dapat dipikir. Baru kita dapat tutup mulut orang kafir dari mencaci Allah. Kerana mereka sudah biasa dengan hidup berlakon. Mereka ada Oscar, trofi dan sebagainya. Bila dia tengok ini, dia boleh tahu kalau ini adalah satu drama, satu lakonan yang kita semua mesti berlakon. Tidak kira apa skrip pun kita berlakon. Akhirnya semua mendapat syurga. Kita terima. Mereka boleh terima. Dan kita sudah buat seminar ni kepada yang bukan Islam. Kita buka ni. Mereka boleh terima. Dan mengikut kita. Alhamdulillah. Mu'alaf pun baru reda. Diorang tidak khawatir lagi pada mak bapak dari mereka yang bukan Islam. Adik-beradik dia bukan Islam. Pertama, kamu lelaki, kamu perempuan, pilihan kamu kan? Kamu tu orang makan dadah, narkoba. Dia mau keluar, tak boleh. Mau keluar, tak boleh. Bukan ketagihan. Ketagihan macam rokok. Kita puasa boleh berhenti. Narkoba kamu boleh berhenti. Kamu keluar dari pusat narkoba, keluar saja Pak Gad akan tanya, bila nak balik lagi? Baru keluar. Kan? Mereka tidak yakin kamu boleh lari dari narkoba. Kenapa? Kamu mau keluar tapi tak boleh. Takdir. Kamu akan berlakon sampai hari kebangkitan. Dan kalau ini adalah satu lakonan, kenapa mesti masuk neraka? Satu takdir. Kenapa? Ditimbul. Yang ketagih arak dan sebagainya. Kenapa? Lakonan. Jadi bila ditimbul ni saya jawab. Dalam lakonan mesti ada yang baik, ada yang jahat. Mesti ada yang jelek, mesti ada yang bagus. Dan kadang lakonan ni skripnya ada panjang, ada pendek dan sebagainya. Jadi kalau kamu dapat kamu mati
umur kamu baru berapa bulan, berapa hari, berapa tahun, itu skrip kamu pendek. Enggak payah lagi berlakon. Kerana lakonan ni dalam dunia ni sungguh keras ya, macam-macam dugaan, ujian dan sebagainya. Tapi kalau kamu sudah mati, enggak ada lagi ujian. Kamu terlepas daripada skrip kamu. Terlepas dari berlakon. Jadi orang yang sudah meninggal dunia, kita mesti rasa gembira, bahagia untuk dia. Pasal dia terlepas daripada berlakon. Kalau dia sakit kanker, sakit leukemia yang teruk, kalau dia hidup makin lagi teruk, makin teruk, dia mati terlepas. Masuk alam barzakh, enggak ada kanser, enggak ada leukemia. Kalau dia sini cacat anggota, kaki ke tangan ke bisu ke pekak ke apa, bila dia meninggal dunia, balik alam azali, kecacatan itu sudah tak ada. Ini lakonan. Lakonan. Terlepas kita. Bila ditanya kepada ramai, saya tanya, kamu mau skrip pendek ke skrip panjang? Kebanyakan mereka ingat skrip pendek, Ustaz. Lahir dia meninggal. Tak payah berlakon. Tapi pilihan Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan kita tujukan kita punya pandangan, maka orang-orang kafir senyap sampai sekarang tidak lagi keluarkan fakta-fakta ini kerana kita sudah terangkan dan mereka boleh terima. Boleh terima yang betullah Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Apa yang kita lalui ini adalah sandiwara hidup. Dan akhirnya semua dapat ganjaran. Tak perlu apapun. Dan Allah menggunakan neraka, jihad dan sebagainya. Ini adalah dakwah pada masa lama. Semasa jahiliah, masa manusia masih jahat, tidak tamadun, tidak berilmu, tidak berpelajaran, hawa nafsu menunggani, mengatasi mereka. Allah pakai ugutan supaya mereka balik ke pangkal jalan. Tapi sampai sekarang Allah tidak masukkan orang dalam neraka. Senang saja Allah boleh katakan pada petir guru atau petir, turun kamu dan matikan semua yang kafir di dunia ini. Allah dia buat begitu. Tidak dia buat. Rasulullah bersabda, berdoa, ya Allah, kenapa ramai lagi belum beriman? Walaupun baginda sudah dakwah begitu. Allah berfirman, ya Muhammad, kalau aku mau satu dunia itu beriman, aku boleh buat begitu. Jangan kamu jadi orang yang jahil. Jangan kamu jadi orang yang jahil. Dia punya sandiwara. Tapi kita ni bias. Kita ni yang tidak adil. Kita nampak kafir, ahli neraka. Siapa kamu nak menghukum? Kamu bukan Allah. Allah ada, aku ada, rahmatku mendahului kemurkaanku. Allah ada. Kita tak ada. Oh, dosa ni dosa. Siapa kamu menghukum berdosa? Ini dosa mesti dibalas. Siapa kamu menghukum? Kamu sendiri tidak boleh garanti kamu tidak boleh masuk neraka. Kalau kamu sendiri tidak boleh garanti masuk neraka, kenapa mau orang lain masuk neraka? Kalau kamu masuk sekali, mau kamu? Atau kamu nampak diseret depan mata kamu, ibu bapa kamu. Anak-anak kamu menangis, ayah, tolong ayah, diseret depan mata kamu. Boleh kamu tahan? Anak-anak kamu, ibu bapa kamu diseret depan oleh malaikat, tarik ke neraka, tolonglah anakku, tolonglah ayah. Kamu boleh buat begitu? Boleh diri situ? Boleh tahan? Kenapa kamu mesti bersikap begitu kasar, menghukum tak tentu pasal? Itu pasal Allah berfirman, bagaimana kamu memikirkan
Bagaimana kamu menetapkan? Celakalah kamu. Bagaimana kamu memikirkan? Bagaimana kamu menetapkan? Celakalah kamu. Tengok tu. Kita jangan komen. Serah kepada Allah SWT. Walaupun ada dalil neraka, tapi ada dalil juga masuk syurga. Kita serah pada Allah. Kan? Jadi kita tak payah bergaduh dengan orang kafir. Dia boleh terima kalau ini adalah pentas, satu pentas ilahi. Dia boleh terima. Jangan kita gaduh. Tarik mereka masuk Islam. Kerana Allah Maha Adil. Mereka nak percaya pada neraka yang mereka percaya. Okey, tapi jangan kita menggunakan itu menakutkan orang. Jadi tengok, kita ahli sufi, kita mendekati dan beribadah kepada Allah kerana kita mau dekat dengan Allah. Bukan kerana neraka. Bukan kerana syurga. Kita reda apa juga ketetapan Allah. Kita buat semua untuk mendekati diri kepada Allah SWT. Jadi kita tidak kata, wah, buat ni neraka, buat ni dosa, buat tak ada. Kalau begini, kita lihat Rasulullah cerita. Satu orang bunuh 100 orang. Tengah jalan, jatuh, meninggal dunia. Bila diukur, dia dekat dengan syurga dan dimasukkan dalam syurga. Satu pelacur yang sudah ada umur, nampak anjing kehausan Muhammad, diambil kasutnya, isikan air, diberi anjing itu minum, sehingga anjing itu tidak mati. Diampunkan segala dosa. Tapi kalau kita menghukum, ini dua setentu-tentunya masuk neraka. Allah, kita tak boleh memikirkan Allah mesti buat apa yang kita fikir. Tak boleh, dia Tuhan. Dia nak masukkan orang dalam syurga walaupun dia pelacur. Dia nak masukkan orang dalam syurga walaupun dia membunuh 100 orang. Dia pergi suka. Kita tak boleh kata, Allah, engkau mesti ikut cara kita. Ini tak betul. Dia mesti masuk neraka. Siapa kamu? Bagaimana kamu memikirkan? Bagaimana kamu menetapkan? Celakalah kamu. Maka kita jangan tunjuk orang neraka. Kalau kena batang hidung kita, neraka. Mereka yang cuai dalam salatnya, Imam Ghazali berkata, neraka will bagi mereka. Cuai dalam salatnya. Berapa juta, berapa bilion yang cuai dalam salat. Kalau orang kafir mengatakan pada Allah, kalau kamu adil, kami dimasukkan neraka, maka yang cuai dalam salat mereka, masukkan dalam neraka. Berapa bilion masuk. Sejam kita mau nangis, oh jangan masuk ke dalam neraka. Jangan masukkan anak bini kita dalam neraka. Jangan masukkan mak bapak kita dalam neraka. Cuai dalam salat. Baru kena batang hidung kita. Jangan kita memutuskan. Dan neraka syurga ada dua-dua ada dalil. Serah pada Allah. Nabi Isa berkata, siapa mengambil pedang keadilan yang ada pada Allah, celakalah dia. Tak boleh. Jadi ini dakwah kita. Bahawasanya hidup di dunia ni senda gurauan, main-mainan. Di belakang hari, kampung akhirat baik bagi. InsyaAllah kita boleh berdiri atas ini, orang kafir dapat terima. Jadi di Indonesia terutama, dalam satu bumbung, satu rumah, adik-beradik ada Kristian, ada Buddhis, ada Islam. Kalau kita boleh terima masing-masing adalah seniman, dunia aman, kehidupan aman. Kita menghormati sama sendiri. Dia ada skrip dia ini, dia skrip ini skrip kita. Kita akan hidup
berdamai. Ini yang Allah berfirman, aku menjadikan mereka berpuak-puak, bersuku-suku, supaya kenal mengenali. Terhormat. Dia pun seniman. Dia pun jaga anak bini dia dengan betul. Dia pun juga kasih makan anak bini dia dengan betul. Dia pelihara anak bini dia dengan betul. Sebagai seorang bapa bertanggungjawab walaupun dia bukan Islam. Kita pun sama. Ada beza. Dia kafir, dia bunuh mak bapak dia, anak-anak dia, tak ada. Sama dengan kita. Allah tu adil. Air hujan dikongsikan pada kafir dan pada Islam dan bukan Islam. Cahaya matahari dia bagi sama adil. Udara yang disedut dibagi sama adil. Kenapa kita tidak adil? Jadi kita jangan menghukum. Jadi ahli sufi tidak menghukum. Kita boleh lihat dalil yang menunjukkan banyak dalil orang masuk syurga semua. Kita tahu pun ada dalil yang orang masuk neraka. Soalnya jangan menghukum. Jangan memikirkan, jangan memutuskan, serah dengan Allah SWT. Biar dia menghukum, bukan kita. Karena dia ada rahmat dia mendahului kemurkaan dia. Dan 99 kasih sayang dia menunggu kita di belakang hari. Satu kasih sayang dia beri pada dunia. Kita semua berkasih sayang walaupun haiwan. Jadi ini kedudukan ahli sufi. Hidup ini adalah senda gurauan, main-mainlah. Di belakang hari, semua akan dapat ganjarannya. Tidak ada kecualian. Satu. Kedua, itu satu. Kedua, kita ini penzahiran. Bila kita kata kita penzahiran, kita tak wujud. Kita hanya satu rupa terzahir dari sesuatu. Saya beri contoh. Meja kayu. Meja itu penzahiran. Penzahiran iaitu rupa kayu itu rupa meja. Jadi penzahiran tu, meja tu penzahiran. Meja tu tak wujud, kayu yang wujud. Kalau kau pecahkan meja itu, yang tinggal kayu. Botol plastik. Plastik tu yang benar. Botol tu penzahiran. Rupa plastik tu menjadi botol. Rupa kayu tu menjadi meja, rupa. Tidak ada wujud. Kamu lihat lagi. Cawan gelas, cawan kaca. Cawan tu tak wujud, yang wujud kaca. Jadi cawan itu adalah sesuatu yang wajibul wujud bagi kaca itu adalah wajibul wujud bagi cawan. Kayu itu wajibul wujud bagi meja. Air itu wajibul wujud bagi ais. Getah atau karet itu wajibul wujud untuk sandal. Jadi yang mungkinul wujud ni ataupun penzahiran ni tidak wujud. Tidak wujud. Dan kita penzahiran. Kita tidak wujud. Allah berfirman, akulah yang zahir. Dengar ni. Semua yang zahir adalah aku. Semua yang batin adalah aku. Aku yang zahir, aku yang batin. Semua yang zahir adalah aku. Semua yang batin adalah aku. Mana kita? Kalau kita wujud, mana dia? Kalau tidak, Al-Quran ini sudah bohong. Lepas tu ada tiga. Yang zahir tu Allah, yang batin tu Allah, dan ada aku. Mana ada? Allah berfirman, semua yang zahir adalah aku. Semua yang batin adalah aku. Mana kita ada wujud? Maka Imam Ghazali, Hujatul Islam, dalam Ihya Ulumuddin menulis, kalau kau kenal diri kau kenal Tuhan kau tahu kau tidak wujud. Wah, kau kenal diri kau kenal Tuhan kau tahu kau tidak wujud. Ini Imam Ghazali. Soal pokoknya. Kalau kita boleh terima, kita tidak wujud. Tidak ada masalah. Tapi kalau kita masih kata kita wujud, maka kita ada milik.
Kita wujud kewujudan kita milik kita. Maruah diri milik kita. Kan? Jasad ni milik kita. Maka lagi sekali Al-Quran itu bohong bila Allah berfirman, apa di langit dan di bumi dan di antaranya aku punya, milik aku. Aku tidak berfungsi milik dengan sesiapa. Bagaimana kita wujud kalau semua milik Allah? Bagaimana kita wujud kalau semua yang zahir adalah dia, semua yang batin adalah dia? Bagaimana kita wujud? Kesenambungan dari kalau kita tidak wujud, bagaimana kita tahu yang wujud? Kita tidak kenal dan kita tidak akan kenal yang wujud. Pasal kita tidak wujud. Untuk ais yang terapung di lautan, nak mengenalkan lautan itu, dia mesti sendiri cair. Dia mesti sendiri cair, baru lautan itu sempurna. Kalau dia cair, dia tak wujud, macam mana dia nak kenal lautan? Kita juga tidak wujud. Imam kata kau kenal diri kau, kenal Tuhan kau, kau tidak wujud. Kalau kita tidak wujud, macam mana kita boleh kenal Allah? Itu pasal ahli sufi semua setuju. Dah kenal baru tahu tak kenal. Kita cari nak kenal dia kerana kita rasa kekosongan dalam diri ni. Selagi kita belum kenal dia. Bila kita sudah kenal, baru kita sudah kenal, baru tahu sebenarnya tidak kenal. Bila kita kenal diri kita, kita tak wujud, bagaimana yang wujud nak kenal yang tak wujud, boleh kenal yang wujud? Tak boleh. Itu pasal Allah, kita tak boleh faham dia. Mengikut Profesor Ramadan berkata, kalau kau boleh faham Allah SWT, berarti kau seganding dengan Allah. Atau lebih lagi daripada Allah. Tak boleh. Kita tidak akan faham dia. Pasal kita tidak wujud. Apa yang kita faham adalah apa yang dia mahu kita faham. Aku yang mengilhamkan kefasikan dan ketakwaan. Rukun iman ke-6. Segala yang buruk dan baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang dia kasih pada kita, itu yang kita faham. Seperti kita tengok, bagi kita orang Islam, kita difahamkan kita tak boleh berkongsi isteri. Isteri kita tak boleh berkongsi. Abang adik berkongsi isteri tak boleh. Tapi dalam Hindu, dalam Sikhism, dia ada polyandry. Berarti abang adik boleh berkongsi isteri. Tapi kita tengok dari dia punya kebudayaan, okey. Kefahaman dia okey. Bagi kita kefahaman dia tak okey. Kan? Jadi apa yang Allah mahu? Mari kita tengok orang Cina. Dia makan babi, okey. Okey. Kita makan babi, tak boleh. Kefahaman dia makan babi okey, kita tak boleh. Jadi apa yang Allah mahu kita tahu. Bagaimana Allah tu beroperasi, bagaimana tu Allah tu menjalankan kerjanya, kita tidak akan tahu. Kita hanya sami'na wa ata'na. Jadi yang kedua, kita tidak wujud. Kalau tidak wujud, kita tak boleh mengetahui yang wujud. Kalau kita tak wujud, kita tidak memiliki apa juga. Jadi ini kita mesti faham. Jadi nombor 3, dia berlakon dengan siapa? Dia berlakon dengan diri dia. Hanya ada satu kewujudan. Itu pasal Syekh Abdul Qadir berkata, tak ada rugi, tak ada untung, tak ada kaya, tak ada miskin, tak ada mati, tak ada hidup. Hanya lakonan. Lakonan. Dia bermain dengan zat ciptaan dia. Tak ada masalah. Jadi ingat ini. Inilah kita mesti faham pandangan ahli sufi. Supaya kita tidak bergaduh dengan Allah. Bila kita tidak wujud,
maka yang tinggal surrender, menyerah milik kepada yang punya milik. Maka Allah berfirman kepada Rasulullah, ya Muhammad, naklah kau pertama-tama menyerah diri. Dan Rasulullah berkata, aku dan orang-orang yang mengikut aku menyerah diri. Itulah Islam. Menyerah diri, menyerah sepenuhnya kepada kadar dan kadar Allah atau takdir Allah. Menyerah sepenuhnya. Itulah Islam. Jadi penghabisan hendaklah kita berserah diri dan rida. Kerana Allah berfirman, tidak seseorang masuk ke syurga dengan amalan dia. Kalau tidak, pelacur tadi boleh masuk neraka, yang bunuh 100 orang boleh masuk neraka. Orang masuk ke syurga dengan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kita mesti faham. Okay? Jadi kita tengok sekarang kita punya notah. Jadi sekarang kita akan kenalkan af'al dia, pada perbuatan-perbuatan dia. Sekarang kita tengok af'al dia, mengenal af'al dia, perbuatan dia. Pertama, jadi kita mengenal af'al dia. Hidup ini adalah sandiwara. Jadi kalau kita lihat hidup, ya, dari alam azali nampak saya punya itu. Dari alam azali itu tak dapat. Kita dilahirkan, inilah perjalanan hidup, lahir, mati. Awal perjalanan, akhir perjalanan, inilah pentas ilahi. Kita sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah permainan dan senda gurauan. Ini surah Muhammad. Dan kita tengok juga surah lagi satu, Al-An'am. Dia adalah kehidupan dunia ini selain dari main-main dan senda gurau belaka. Jadi kita tengok hidup ni dialah senda gurauan, dan kita tengok juga Profesor Stephen Hawking, dia pun berpendapat mungkin hidup ini adalah satu drama ciptaan komputer ilahi. Ini satu saintis boleh berkata gitu. Ya. Satu saintis. Hidup ini satu drama ciptaan ilahi. Dan takdir itu skrip kita. Kita tengok. Bila kita turun ke alam dunia, buku takdir itulah skrip kita yang Allah berfirman, tiap-tiap manusia telah kami tetapkan amal perbuatan itu. Sudah kami tetapkan. Tak ada pilihan. Sudah kami tetapkan amal perbuatan. Sudah ditetapkan. Kamu kafir, kafirlah. Islam, Islamlah. Buruk, buruklah. Baik, baiklah. Sebagaimana tetapnya kalung pada leher. Jadi kita lahir, kita masuk ke badan bayi, maka sudah melekat tergantung skrip itu di leher kita. Dan skrip ini tidak akan berubah kerana Allah berfirman, rencanaku teguh, tidak akan ada perubahan dalam sunnatullah. Dan kita akan berhidup, kamu akan tinggal menurut yang terkandung dalam kitab Allah sampai hari kebangkitan. Kita akan ikut skrip kita, buku takdir kita. Tak ada pilihan sampai hari kebangkitan. Dan semua itu terletak, ini Syekh Abdul Qadir, semua itu terletak pada tangan Allah semata-mata. Daripada itu datangnya buruk dan baik. Dia yang menentukan segala-galanya semenjak dari awal-awal lagi. Tengok mana ada pilihan. Sudah ditetapkan pada awal-awal lagi. Kerana itu kita lihat tentang Nabi Adam. Bila Nabi Musa berkata, hai Adam, kerana engkaulah
kami semua terusir dari syurga. Maka Nabi Adam menjawab, hai Musa, tidakkah kau tahu bahawa sebelum ini berlaku sudah ditakdirkan dan dituliskan 40 tahun sebelum aku diciptakan. Jadi ini jelas. Nabi Adam mengatakan dia tak ada pilihan. Dia makan buah holdi itu. Kerana ini sudah dituliskan 40 tahun sebelum dia ciptakan. Sudah dituliskan. Tak ada pilihan. Dan Allah berfirman, kalau kamu berada di rumah kamu sekalipun, nescaya keluarlah juga orang-orang yang telah ditakdirkan akan terbunuh itu ke tempat masing-masing. Sudah ditakdirkan. Allah telah menentukan kadar dan masa bagi berlaku setiap sesuatu. Sudah. Syekh Abdul Qadir berkata, tak ada pilihan. Kamu dapat skrip Kristian, Kristianlah kamu. Kamu dapat skrip Hindu, Hindulah kamu. Kamu dapat skrip Islam, Islamlah kamu. Kamu dapat skrip menjadi penjenayah. Maka penjenayahlah kamu. Kamu jadi dapat skrip Tok Imamlah kamu. Tidak ada pilihan. Dan Allah sudah Rasulullah berkata semuanya akan dipermudahkan untuk yang mana telah ditentukan. Tengok. Segala telah ditentukan olehnya. Apa yang didahulukannya tidak dapat dikemudiankan dan apa telah dikemudiankan tidak dapat didahulukan. Sudah tetap. Dan Rasulullah SAW berkata, kalau engkau kata engkau boleh ubah takdir, pasti engkau akan masuk neraka. Maka perlu engkau ketahui, kalau musibah yang menimpa kamu, kamu kata kamu boleh elak, hilangkan, atau musibah yang tak kena pada kamu, kamu boleh kenakan, berarti ubah takdir itu. Jika kau mati dengan keyakinan yang kau boleh buat begitu, pasti kau akan masuk ke neraka. Dia tak boleh ubah takdir, tak boleh. Kerana itu, Stephen Hawking, profesor, saintis, suka dipercayai bahawa kita ada kebiasaan memilih, privilege. Apabila hidup dia terikat dengan peraturan-peraturan yang sedia ada. Boleh dikatakan kita adalah mesin-mesin naluri ini. Dan kebebasan memilih hanya satu hayalan. Dia mengatakan ada perundangan yang sedia ada. Seperti lapar makan, sedih nangis, gembira ketawa, sakit perut pergi tandas, mau tidur pergi ke katil, mau belajar pergi ke sekolah, mau balik rumah masuk menerusi pintu bukan tingkap. Kalau gelap switch lampu on, kan. Semua ada perundangan yang sudah tertulis, yang sudah ada yang kita tidak nampak, kan. Ada kerusi duduk, bukan duduk atas meja kerusi, kan. Ada kaki jalan. Semua sudah diatur, ya. Peraturan ini sudah ada. Jadi ini saintis berkata kita hidup terikat dengan peraturan-peraturan ini. Kebiasaan milih hanyalah satu hayalan. Tidak ada kebiasaan milih. Semua terikat dengan buku takdir. Dan ini menjadi rukun iman yang keenam, kita mesti percaya beriman kepada baik dan buruknya takdir. Oh, kita baik, dapat baik-baiklah, buruk-buruklah, tak ada pilihan. Kerana itu kalau kamu tidak percaya pada rukun iman keenam, baik dan buruk daripada Allah, maka kamu belum beriman. Kalau kamu tidak boleh terima, maka kamu sedekah emas segunung Uhud pun Allah tidak akan terima. Dikira kamu belum beriman. Dan takdir ini semua sudah tersurat. Tak ada satu pun Allah lupakan. Semua sudah tertulis. Tidak satu pun dia lupakan. Tidak gugur selai bulu daripada burung pipit ataupun yang lain tanpa izin Allah. Tiada jatuh selai daun tanpa izin. Kerana itu Rasulullah bersabda, apapun musibah
Jangan berkata, kalau kau buat begini tidak akan berlaku. Kalau buat begitu tidak akan berlaku. Jangan mengandai-andai. Katakan, Allah sudah mentakdirkan. Dan apa yang dikehendaki pasti dilaksanakan. Kalau tidak, kita akan membuka jalan bagi syaitan untuk menggoda. Dan pengarah pentas di sandiwara ini adalah Allah. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus makhluknya. Tidak ngantuk dan tidak tidur. Setiap waktu dia dalam kesibukan. Itu dia mengurus setiap waktu. Tidak sedikit campur tangan kita dalam urusan Allah. Tidak kita memahami perbicaraan sedikit pun. Maka Allah berfirman, janganlah kamu sekali-kali mengata, aku akan buat ni esok. Jangan, kecuali menyebut dengan izin Allah atau insya Allah. Begitu ya bila kita dapat sesuatu keburukan, hendaklah kita berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat tunjuk. Maka sesuatu berlaku kita terima ini adalah sebahagian daripada pentas sandiwara dia. Kita terima dengan reda. Kalau kita kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau sudah ditulis dalam skrip, kita akan sami'na wa ta'ala. Ini yang dapat petunjuk, dapat rahmat dari Allah. Bila skrip ini tertulis, bila dia firman kun, sudah siap. Jadi bila kita lahir, skrip ini turun ke leher bayi itu dan kita berlakon. Bila kun sudah siap, itu dia kata, tiada satu bencana yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab sebelum kami ciptakan. Sudah. Dan sekarang ada yang udah dan ada yang belum berlaku. Perintah Allah berlaku terus menerus di antara alam langit dan bumi. Dah berjalan dah. Dia firman pun dah berjalan. Seperti kita tengok ini baggage ni, perjalanan baggage, perjalanan tutar. Dia kalau tengok ni, Selasa, kalau ini hari Selasa, hari ini hari Selasa, itu sudah terzahir. Hari Rabu, hari Khamis, hari Jumaat masih dalam pelan, masih dalam lauh mahfuz, belum turun. Jadi hari Selasa bayi itu sakit, tertulis dia sakit. Hari Rabu pun tertulis dia sakit, hari Rabu kan. Hari Khamis ditulis bapanya berdoa, maka bapanya berdoa. Maka hari Jumaat bayi itu baik. Lepas Syekh Abdul Qadir berkata, sebenarnya penerimaan doa itu telah tertulis dalam azali lagi. Dia firman pun sudah. Dan menunggu masa yang telah ditentukan. Dan pentas dia ini, umurnya adalah 6 fasah ataupun 12 bilion tahun. Allah menciptakan langit dan bumi dan apa yang di antaranya kedua dalam 6 masa. 6 fasah, 6 masa. Mengikut perkiraan sains, satu masa atau satu fasa 2 bilion tahun. Dan sekarang 6 bilion tahun. Ya. Sekarang dah kita dalam fasa ketiga, 4.6 bilion tahun. Fasa ketiga. Fasa kelima tu 10 bilion tahun. Matahari akan kering, akan terjadi kiamat. Fasa ke-6 hisab, syurga dan neraka. Jadi satu fasa 2 bilion tahun. Semua sekali 12 bilion tahun. Ini perkiraan sains dengan pengetahuan yang yakin. Maka kita dalam fasa ketiga. Fasa ketiga dan fasa kelima itu 10 bilion tahun. Matahari akan kering, kiamat pertama. Dan lepas itu hisab, syurga dan neraka. Jadi itu lamanya pentas kita sehingga hari kebangkitan. Dan seniman itu kitalah. Orang-orang itu akan memperoleh bahagian yang telah ditentukan untuknya dalam kitab. Tengok ni. Orang yang kurang upaya, yang cacat. Ini bahagian mereka seperti ini. Yang miskin, yang kelaparan,
yang apa, lahir yang tak sempurna, yang buta, pekak, isu, yang gila, yang cerai-berai, bergaduh adik-beradik, bergaduh dalam masyarakat, perang. Ini semua sudah ditetapkan. Dengan lain perkataan, siapa dia berkata, kamu adalah dalam takdir atau kadak dan kehendak Allah semata-mata. Kamu dalam lautan takdir Allah dan ombak takdir melambung-lambung kamu ke sana. Tidak ada pilihan. Tapi adakah Allah itu zalim? Tidak. Pertama saya terangkan, kita semua adalah pelakon dalam sandiwara ilahi. Dan dia ada berfirman, kampung akhirat itu baik bagi selepas kita semua berlakon. Jadi semua akan dapat ganjaran selepas lakonan masing-masing. Satu. Kedua, ciptaan tidak wujud. Dia yang zahir dan dia yang batin. Sifat kita ni tidak lain daripada zatnya. Imam Ghazali berkata, orang yang mengenal dirinya dan mengenal Tuhannya, saya sudah pasti yang mengenal bahawa dia tidak mempunyai wujud bagi kita. Dia tengok orang yang berlari. Bagi ahli sufi, dia nafikan sifat. Dia nampak zat di sebalik. Seperti itu gambar ini. Ini gambar Muhammad Jamil. Ya. Tapi sebenarnya ini plastik. Plastik berupa Muhammad Jamil atau Michael Jackson lah. Gambarnya gambar Michael Jackson, tapi semua itu plastik. Seperti meja. Meja ini tidak wujud, yang wujud kayu. Botol ini tidak wujud, yang wujud plastik. Jadi penzahiran itu tidak wujud. Manusia tidak wujud. Manusia adalah penzahiran zat. Itu satu, kita tidak wujud. Kalau kita tidak wujud, macam mana kita nak mengatakan yang wujud itu zalim? Dia tak wujud. Bila kita tidak wujud, kita tidak memiliki apa-apa. Kita tak wujud. Maka Allah berfirman, Syekh Abdul Qadir berkata, orang-orang zalim itu ya orang yang mengganggu kepunyaan orang lain tanpa keizinannya. Tapi pada Tuhan, segala-galanya milik dia. Maka macam mana dia zalim? Segalanya milik Allah. Kita tidak mempunyai apa-apa. Kepunyaan mutlak Allah. Tiada berkongsi bilik dengan sesiapa pun. Dan Az-Zubair berkata, Rasulullah, aku ada kurma dengan air, kopi ini pun kena account. Rasulullah kena account. Maka Nabi Isa berkata, kepunyaan mutlak Tuhan. Tiada siapa berkongsi milik dengan dia. Dan dalam Al-Quran, dan kepunyaan Allah lah yang gaib di langit dan di bumi, dan kepadanya lah dikembalikan. Sekiranya ada di langit dan bumi Tuhan selain Allah, tentu akan rosak binasa kedua. Maka mana nikmatku kau nafi? Fabi ayai rabbikumah tukazib. Maka terhadap nikmat Tuhanmu yang mana kau ragukan lagi satu ayat. Jadi semua ni hak dia. Dan hak milik dia. Dan dia bermain dengan zat dia. Bukan kau yang membunuh Muhammad. Bukan kau yang melempar Muhammad. Yang melempar adalah aku. Kenapa Allah kata dia melempar? Kerana di sebalik Muhammad itu adalah zat. Muhammad itu adalah penzahiran zat. Ya Rasulullah berkata, kalau zat yang memulakan dan kau zatlah yang mengakhirkan. Jadi ini Profesor Ramadan, segala hakikat alam semesta yang kita lihat, kita saksikan semuanya adalah dipandai pada satu hakikat teragung, iaitu hakikat Zatullah Azza wa Jalla. Jadi kita mesti ingat, kalau kita tidak wujud, maka semua adalah hak Allah. Dan ini adalah sandiwara. Dan kita mesti ikut segala yang dia sudah tentukan dalam sandiwara. Ya. Kita hanya seniman. Apa yang mesti kita buat? Menyerah. Itu dia menyerah. Menyerah. Ya Muhammad, hendaklah kau pertama-tama menyerah diri. Kita mesti serah, kita tidak wujud.
Kita tidak memiliki apa-apa pun. Kita hanyalah seniman di pentas ilahi, menjalankan skrip yang dah dituliskan oleh. Ikut saja, menyerah. Pertama-tama kau taklah kau pertama-tama Muhammad menyerah. Baru kita tak bergaduh dengan pengarah atau dengan Allah SWT. Dan Rasulullah berkata, aku menyerahkan diriku kepada Allah. Dan demikian juga orang-orang yang mengikutiku. Dan para sahabat pun berkata, kami berserah diri. Dan Allah berfirman kepada orang beriman, sesungguhnya petunjuk Allah itu yang sebenarnya petunjuk. Dan kita disuruh agar menyerah diri kepada Allah. Jadi kita mesti ingat, bila kita boleh terima ini, kita tidak gaduh dengan Allah. Kita akan menyerah. Buatlah apa kau suka terserah kau, ya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita akan tutup mata, tutup telinga. Kita akan tutup mulut kita. Mata lihat, telinga dengar, mulut tutup. Kita menyerah sepenuhnya. Itulah Islam. Islam penerimaan sepenuhnya akan takdir ilahi. Pada hari ini aku sempurnakan untukmu agamamu dan telah aku cukupkan kepadamu nikmatku dan aku reda Islam itu agama bagi. Sesungguh agama reda di sisi Allah adalah Islam. Jika kamu hendak peringkat ini, pakailah Islam. Dan kemudian menyerah terus kepada takdir ilahi. Katakanlah, cukuplah Allah bagiku. Tidak ada Tuhan selain daripada itu. Berpegang teguhlah kepadanya siang dan malam. Dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah pelindungmu, maka dialah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Jadi tidak sama orang yang tahu dan orang tidak tahu. Katakanlah, adakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Adakah sama orang yang buta dengan orang yang melihat? Dan celakaan bagimu disebabkan kamu mensifatkan Allah dengan sifat-sifat yang tidak layak. Maha suci Allah, maha tingginya dia dari sifat-sifat yang kamu berikan. Dan mereka tidak menghormati Allah dan penghormatan yang semestinya. Mereka tidak faham. Tidak faham. Dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semesti diberi oleh mereka. Bila kita sudah faham, kita tidak ujub. Bila kita faham semua milik dia. Bila kita faham ini adalah sandiwara dia, dia boleh mengarah ikut apa yang dia mahu. Tidak ada yang boleh menahan. Kita berserah. Berserah. Kita jangan memikirkan. Maksudnya kita hidup. Kita tahu hidup ini adalah sandiwara. Jadi hidup macam biasa cari nafkah untuk anak bini. Sampai waktu salat-salatlah. Bagi Kristian cari nafkah pada anak bini. Masa dia pergi gereja, pergilah gereja. Masing-masing ikut hidup mereka. Inilah sandiwara. Jangan kita fikirkan, inilah sandiwara hidup. Hidup macam biasa Rasulullah SAW. Hidup beramallah, jangan berpeluk tubuh. Sesungguhnya, bagaimana kamu memikirkan dan menetapkan, maka celakalah kamu. Bagaimana kamu menetapkan, kemudian celakalah kamu. Bagaimana kamu menetap. Tak boleh ada mata tengok, ada telinga dengar, mulut diam. Tidak seseorang itu masuk ke syurga dengan amalannya, tetapi dengan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga Rasulullah. Ya. Maka Rasulullah menceritakan seorang pelacur yang kasih anjing minum kerana anjing itu hampir mati kehausan. Maka Allah ampunkan segala dosa. Begitu juga orang yang bunuh 100 orang. Akhirnya masuk ke syurga. Kerana Allah ampunkan dosa dia. Kerana dia dalam perjalanan mau taubat, dia jatuh meninggal dunia. Jadi tidak sama orang yang reda dengan orang yang tidak reda. Orang yang tidak reda, tempatnya jahanam seburuk-buruk. Ini Allah punya ugutan. Orang yang reda mempunyai karunia yang besar. Hai jiwa-jiwa tenang, kembali kepada Tuhanmu dengan hati puas lagi diridai. Masuklah
ke dalam jamaah hamba-hambaku dan masuklah ke dalam syurga. Balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah syurga adil yang mengalir di bawah sungai-sungai. Mereka kekal dalamnya selama-lamanya. Allah ridha terhadap mereka dan mereka ridha kepada. Bila kita dah faham ni, jangan merungut. Janganlah kamu merungut dan menyalahi dia, kerana itu mungkin menyelewengkan kamu di jalannya. Ini Syekh Abdul Qadir jalan. Syekh juga berkata, sesungguh banyak bencana yang menimpa anak Adam kerana sungutan dan rungutan kepada Tuhan. Dengan itu Syekh cakap, jangan kamu merungut walaupun badan-badan kamu diguntung. Nah, ini dalam skrip. Kenapa kamu? Ini dalam skrip. Mesti lakonkan. Jika kamu menyalahi Tuhan dalam hal ini, maka kamu adalah seorang kafir. Sebab kamu menyalahi dia. Dan dengan itu kamu menganggap Allah itu tidak adil. Padahal dia maha adil. Dan tak sekali-kali menzalimi hamba-hamba. Kita disuruh berlakon. Dan kita banyak cerita. Akhirnya dia kasih ganjaran yang tidak terfikir. Tapi kita banyak berkata-kata. Itu yang dikata ada kala seorang mengucap sepatah kata menyebabkan dia terjerumus ke neraka sejauh jarak antara timur dan barat. Dan kita Abu Lahab kerana banyak mencelakakan Rasulullah SAW. Maka turun ayatnya, binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa. Jadi jangan kita percaya kenapa. Dan Nabi Isa kata, kenapa itu adalah pintu ke neraka. Kerana Allah tidak ditanya, kita ditanya. Ingat, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Patuhlah kepada dia dan abdikan diri dia kepada dia sahaja. Mereka tahu keselamatan terletak dalam diam dan berkhalwat. Ya. Berkhidmat kepada Allah kalau 9 diam. Kamu hendaklah bersopan santun, diam dan jangan banyak bercakap. Kita dah faham. Kita tidak wujud. Ini adalah sandiwara dia. Semua akan dapat ganjaran yang tak terfikir oleh dia. Dia bermain dengan zat dia. Semua ada hak milik dia. Kita sudah tahu dia. Jangan banyak cakap, bersabar, berserah dengan sukarela kepada dia. Itu yang Pak Padi kata. Ada mata pandang, ada telinga dengar, ada mulut dia. Buatlah tak tahu. Tepuklah tangan. Begitu juga si Luncai berkata, biarkan si Luncai terjun dengan labu-labunya. Kita kata biarkan. Jadi akhir kalam, sesudah kita faham kita tidak wujud. Sesudah kita faham semua hak milik dia. Bila kita dah faham dia bermain dengan zat. Bila kita faham ini adalah sandiwara dia. Semua akan berlakon mengikut skrip yang sudah ditetapkan. Dan akhir semua akan dapat ganjaran yang baik daripada itu. Tutup mulut kita. Dan jangan banyak kita. Banyak cakap. Bagi orang-orang kafir yang mencaci Allah, kita boleh bukakan. Menunjukkan Allah itu maha mengasihi, maha penyayang. Bahawa mereka tidak menghormati Allah seperti yang mereka sepatutnya. Dan kita sudah perbezaan antara bangsa, kita sudah tunjukkan. Dan Alhamdulillah, orang kafir pun dapat menerimanya. Jadi, di sini saya kembali pada Bayu untuk selenggara. Itu tamat saya punya penyampaian untuk ya, terima kasih Ustaz. Demikian sahabat semuanya tentang ahli sufi yang ketiga ya. Jadi kita akan rehat sejenak untuk sholat asar dan coffee break. Baik, dipersilakan sahabat untuk rehat sejenak. Terima kasih Ustaz.